Tetapi tak ada siapa terfikir masalah nama tu beri peluang biar orang tukar nama. Siapa dia nak tukar nama boleh. Dan dia kena ada pegawai hak erti bahasa Arab dalam tu. Barulah tahu ni nama dia tak leh. Kena royak. Ni. Sepatutnya dia kena ada. Benda lain boleh kita ambil pekerja beri gaji orang. Apa hak ni tak leh? Benda penting. Selama mana orang nak tukar menyesal dia. Tapi bukan main payah. Boleh buat peraturan. Buatlah. Boleh atur semua tu. Kalau benda lain boleh kita tukar, hak ni apa tak boleh tukar? Kita ikut sunnah, bermakna kita ikut sunnah Nabi SAW. Tukar. Sebab daripada tak molek kepada molek, tak ada jadi masalah. Kita boleh tanda lah, dia boleh tanda. Ni orang ni telah tukar nama sekian-sekian, dia boleh buat. Itu urusan pejabat. Boleh sangat kalau nak buat. Cuba buat benda lagu ni. Ada juga jasanya untuk umat ni. Bezalah. Orang kafir pun nak tukar lah, tak apa. Asal rakyat ada kat kenalan, ada apa boleh nak tukar. Tak sih pun tak apa, ikutlah, beri peluang. Ini salah satu sepatutnya kena ambil langkah-langkah yang seumpama ini. Tapi tak ada siapa dia buat, tak ada siapa dia terfikir. Dia tidak faham hak ni lah, dia tak faham. Doa. Ya Nabi tu ngomong tukar tu berapa ramai dia tukar. Apa? Sebab ni. Sebab ni. Kita kata tak nyabik, tidak gitu. Tidak gitu. Sebab ni lah. Hak tak kena tu tak salah, tu tidak berdosa. Tapi kesan dia tu ada. Kesan dia tu ada. Dengan sebab tu kita nak minta pun biar pandailah minta tu juga. Aku mana-mana pun dia pergi kepada mengajilah juga. Pergi kepada mengajilah. Baru pandai, baru tahu. Nak minta gapo. Sebab itulah dalam hadis ni ada, dalam hadis Muslim dan Abu Daud di tempat yang lain dia sebut, Nabi SAW kata, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum. Sekat al-hadis. Hak sambung dia nya, la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha 'ata'an fayastajib lakum. Tu lafaz hadis. Jangan kamu doa keburukan terhadap diri kamu. Jangan kamu doa keburukan terhadap anak-anak kamu. Jangan kamu doa keburukan terhadap harta benda kamu. Takut-takut kamu kebetulan kena masa yang Allah SWT makbul itu, lalu dimakbulkan apa yang kamu kata. Ini riwayat Muslim dan Abu Daud di tempat yang lain. Masa dia sebut sini, siapa dia nak kutuk kau nak doa keburukan untuk diri dia sendiri? Siapa dia? Tak ada orang nak doa keburukan untuk anak dia, untuk harta dia, cari susah-susah tu biar binasa, biar hilang. Lagu tu nak doa? Tak ada orang nak doa lagu tu. Lepas tu ketika mana nak tepat hak Nabi SAW kata ni? Boleh jadi ketika seseorang tu marah. Ketika seseorang tu marah, dia boleh kata, dia tubik. Dia nak marah ke anak dia tu, dia kata macam-macam ke anak. Ketika tu, kalau kena masa tu, masa Allah SWT makbul, maka dia boleh jadi ada kesan. Sepuluh racun tak ni lah, dia ada kesan. Tetapi dia ada ketika lah, tu kita tak tahu. Kalau kena tu berat tu. Ada juga orang siapa dia kata untuk diri dia sendiri. Baik mampu lagu ni, dia kata ke diri dia sendiri. Kena ataupun baik macam-macam lah dia kata. Jangan itu baik. Orang tak kata lagu tu sebab takut kena, gitulah masa tadi. Takut kena masa tadi. Harta benda pun lagu tu juga, sebab tu tak leh. Tak leh tu sebab betulan dengan masa. Hak malam ni pun, malam ni kan kita akan jumpa Allah SWT ni bagi perhatian benar kepada orang yang beribadat pada waktu malam. Lebih-lebih lagi di saat akhir, 1/3 akhir malam. Pada ketika tu, saat tu maknanya lebih, kita kata dekat sangat. Boleh jadi nak kena. Sebab itulah dia tak sibui saat ni, dalam keadaan mengantuk tu, tak sibui semayang, suruh berhenti tu, takut-takut saat ni. Bila berlaku, maka kena masa makbul. Masa makbul tu kan jadi. Jadi Allah SWT tak tahu ke? Kita tidak nak gitu. Bukan masalah tu, hukum sebab dan musabab. Dia sudah buat lagu tu dah sepuluh racun. Kita tahu ke kita tak tahu ke bila kena mati lagu tu? Nak mana?
Hak ni pun lagu tu juga. Kita kena tahulah benda ni dia ada kesan. Cuma kesan tu kalau racun tu ketara benar bila-bila pun. Tapi hak ni tidak begitu. Cuma takut-takutlah. Kita tak tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala nak we kena. Apa yang we kena? Kadang-kadang jadi beringatlah. Semula tak ada lah sedap hati tu. Orang kata manggok sangat tu, kecek tu. Kadang-kadang kita tidak tahu buah hak kita kata tu jadi kesan kepada anak kita. Kemudian lepas tu kita duk bobel pula, cakap doa tak jadi. Padahal kita pernah kata, kita pernah buat sesuatu yang tidak sesuai. Dengan sebab itulah dalam Islam ni ketika orang mengandung kan, dia suruh semaya juga. Kalau nak kira penat tu, nak banding dengan mari kota, penat. Pada ketika mengandung lagi susah, nak bangun pun susah. Apa ya suruh? Sebab masa tu masa sensitif. Kalau doa, kalau gapo pun kena jaga benar. Dan kena ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ni, kekotoran tu tak ada. Dan itulah perlu secara semula jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat ni, dia buat gitu dah. Bila tak ada mari kota, dah mengandung, dia boleh maya tu. Pada dalam keadaan suci sepenuhnya. Bila dalam keadaan suci, dia boleh ingat kepada Allah. Mungkin gitu caranya. Ada pun orang-orang kita ni, orang jahil ni nak, orang tak mengaji ni, dia letak gambar pelakon, kau apa nak suruh serupa dengan pelakon. Hak tu mana ke mana-mana pun ada kesan, biarlah kita kata ada kesan. Lepas tu boleh gap dia. Kita kata itulah cara jahil, cara tak mengaji. Kalau hak mengaji, mana pada ketika tu kena ingat benar. Dengan sebab itu orang tua pun kan patah. Dia bukan hak mengandung tu saja. Suami dia kalau katok apa-apa boleh jadi ada kesan. Sebab masa tu sensitif sangat. Tak boleh main-main. Makhluk Allah SWT belaka. Jangan kita duduk bakar gapo-gapo tak tu kalu. Hak boleh dielokkan lagi, jangan. Sebab pada masa tu sensitif. Sebagaimana orang lain nak hidup, nak selamat, kita nak hidup kan, orang lain pun nak selamat juga. Makhluk Allah SWT, dia tidak berdaya. Tiba-tiba kita buat dia bro. Allah SWT boleh buat kita. Nak suruh ingat tu. Dia ada kesan belaka tu. Hukum Allah SWT berlaku. Sunnatullah. Hak tu kena ingat. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW kata, bila seseorang itu bangun sembahyang pada waktu tengah malam, mana-mana waktulah tengah malam tu, lepas tu terasa berat, susah nak baca Quran. Baca Quran pun tak apa betul dah lah. Tak apa betul. Dia tak tahu dah gapo dia baca tu. Dia kena tidur. Sebab tak adilah juga tidur tu, makna sudah dulu wisalah, lepas pada tu tidur. Tak boleh baca dalam keadaan tidak sedar gitu. Baca hendaklah dalam keadaan sedar. Kalau faham makna lagilah molek, lagilah boleh faham maksud dia tu. Kalau tidak gitu pun kita dalam keadaan cergas, tidak dalam keadaan lesu. Hak tu hak naknya. Dia suruh berhenti kalau lagu tu. Buktinya di mana? Buktinya baca ayat tu. Situ mudah kita nak tahu kita ni tak berapa itu dah. Tak berapa sedar molek dah. Iaitu pada baca ayat tu. Kalau kita kecek-kecek pun sasulah ke lain dah lah. Jadi bila ngantuk sangat tu, itu tanda dah tu. Tanda kita kena berhenti. Lepas tu riwayat daripada Anas, Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, tiba-tiba dia dapati ada tali. Misalnya kita kata tali ni tian, dua tian, dia regang ke tali tu. Tali tu gitu. Lepas pada tu sembahyang. Apabila sembahyang ni, apabila penat, dia pegang. Siapa dia? Hamnah binti Jahsh. Hak soal lagi tu pula Zainab. Ada ulama yang mengatakan hak sebut Hamnah itu adalah waham perawi. Hak sebenarnya kebanyakan riwayatnya sebut Zainab. Tetapi tidak perlu kita kata waham perawi di sini, sebab boleh berlaku daripada beberapa orang. Bukan seorang saja boleh melakukan benda yang seumpama ini. Zainab saja. Zainab tu isteri Nabi lah. Zainab binti Jahsh, adik-beradik kepada Hamnah tu. Hamnah ni dia isteri kepada Talhah bin Ubaidillah.